Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan saya akan membentangkan mengenai isu kekurangan kemudahan yang mempengaruhi pendidikan di sekolah. Lebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan saya, Farhana binti Abdul Muttalib, Jafni bin Johari, Husnul Huda binti Johari dan Muhammad Hidayat bin Syuaib. Pengenalan. Kemudahan dalam pendidikan memainkan peranan penting bagi menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar. Infrastruktur merupakan salah satu daripada keperluan dalam sistem pendidikan. Infrastruktur yang lengkap mampu membantu organisasi pendidikan ke arah pencapaian visi, misi serta objektif. Masalah pertama, kekurangan sekolah dan kelas. Kajian yang dijalankan menunjukkan bilangan sekolah yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pelajar. Kelas terpaksa dijalankan pada 2 sesi iaitu sesi pagi dan petang. Pelajar kurang fokus pada sesi petang kerana suasana yang panas dan tidak selesa. Selain itu, bilangan pelajar yang ramai di dalam kelas menyebabkan guru tidak dapat memberi fokus kepada pelajar yang lemah. Masalah lain ialah kekurangan kelengkapan ICT dan makmal komputer di beberapa buah sekolah. Infrastruktur ICT memainkan peranan semasa PNP kerana pelajar mempunyai minat dan tertarik dengan bahan pembelajaran yang interaktif. Kekurangan kemudahan komputer dapat mempengaruhi pelaksanaan PAK21 dan kelancaran proses PNP. Hasil kajian di luar bandar mendapati sebahagian pelajar mempunyai kemahiran yang rendah dalam ICT. Sebahagian murid hanya memperoleh kemahiran ICT di rumah. Kemudahan komputer yang tidak mencukupi di sekolah mempengaruhi kemahiran sesetengah murid. Kajian menunjukkan guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam penggunaan alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia, tetapi tahap penggunaan masih kurang memuaskan. Kemudahan ICT penting bagi membantu guru menyampaikan maklumat dalam PNP. Namun, jika kemudahan tidak mencukupi, usaha meningkatkan penggunaan ABBM multimedia tidak akan berhasil. Seterusnya ialah kekurangan kemudahan asas. Dalam kajian di Sekolah Menengah Pedalaman Sabah, pengajaran pendidikan jasmani kurang bermutu disebabkan oleh faktor persekitaran dan kemudahan asas sekolah. Ketiadaan kemudahan sukan seperti kawasan permainan yang sesuai akan mengakibatkan penurunan motivasi guru dan murid dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani. Kemudian, dalam kajian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Harian Malaysia dalam pelaksanaan mata pelajaran teknologi kejuruteraan dan reka cipta menunjukkan kemudahan prasarana di sekolah dapat mempengaruhi pembelajaran. Kajian menunjukkan sekolah masih kekurangan dari segi penyediaan bilik bingkit, peralatan mesin, alatan tangan dan CD courseware. Kekurangan ini mengganggu pembelajaran pelajar kerana ia memerlukan praktikal dan kemahiran. Seterusnya, kajian yang dijalankan di Kemabung, Kota Kelias dan Taungges menunjukkan kualiti pendidikan bagi anak-anak Bumiputera masih menjadi isu kerana kebanyakan sekolah di luar bandar ini mengalami masalah kekurangan kemudahan seperti bekalan elektrik, bekalan air bersih dan lain-lain. Kesannya ia akan mengganggu tumpuan pelajar di dalam kelas kerana suasana pembelajaran yang tidak selesa dan seterusnya memberi kesan negatif terhadap prestasi akademik mereka. Kemudian, kekurangan fasiliti dan kemudahan seperti keperluan bahan kimia untuk tujuan eksperimen dalam subjek sains akan mengganggu pelaksanaan STEM di sekolah. Ini secara tidak langsung mempengaruhi keaktifan pelajar dalam pembelajaran. Kekurangan fasiliti ini adalah disebabkan kekurangan bajet dari sekolah dalam pelaksanaan STEM. Akhir sekali ialah kekurangan kemudahan capaian internet. Kajian menunjukkan capaian internet yang rendah di sekolah menengah daerah Kota Kinabalu. Sesetengah aktiviti PDP, STEM memerlukan capaian internet untuk memudahkan proses PDP. Dalam pembelajaran ini, capaian internet dapat membantu murid mengakses bahan berkaitan projek yang diberikan. Akhir sekali, penggunaan internet merupakan teknologi yang penting dalam pembelajaran abad yang ke-21. Pencapaian internet yang rendah akan mempengaruhi pembelajaran dan juga akan melambatkan kerja guru dalam memasukkan data-data pelajar ke dalam web yang disediakan. Pertama sekali, saya melihat isu kemudahan infrastruktur dan peralatan ICT yang turut mempengaruhi prestasi pelajar terutamanya di luar bandar. Maka teori fungsionalis didapati lebih menonjol peranannya iaitu bagi mengkaji fungsi pelaku sosial atau institusi dalam aktiviti yang menyumbang kepada penerusan masyarakat khususnya pelajar dan guru di sekolah.
Justru itu, peranan badan kerajaan diperlukan untuk memastikan masyarakat terutama pelajar di luar bandar menerima kemudahan dan fasiliti yang hampir sama dengan pelajar di bandar bagi mencapai stabiliti akibat revolusi yang berlaku terhadap masyarakat akibat daripada pembaharuan dalam proses pembelajaran. Maka dengan itu, saya membahagikan teori ini kepada dua elemen, iaitu fungsi nyata dan fungsi tidak nyata. Fungsi nyata merujuk kepada aktiviti yang telah ditetapkan seperti pengajaran guru di dalam kelas yang memerlukan infrastruktur dan peralatan teknologi, sementara fungsi tidak nyata adalah aktiviti yang tersirat seperti bantuan dan sumbangan daripada badan muka kerajaan. Seterusnya, isu tersebut akan mempengaruhi prestasi pelajar kerana setiap individu atau institusi mempunyai fungsi yang telah dipersetujui untuk mencapai matlamat yang sama. Misalnya, sekolah telah dipersetujui untuk menjadikan individu berpendidikan supaya pelajar berpendidikan mampu untuk mengikuti perkembangan semasa dan lebih matang dan membuat keputusan. Namun begitu, bagi memberi pendidikan yang terbaik, wujud kegagalan dalam pentadbiran urusan dan kewangan sekolah yang terhad menyukarkan pihak sekolah untuk menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang bersesuaian dengan kaedah pengajaran terkini. Hal ini seperti yang kita semua sedia maklum, peruntukan kewangan ke sekolah adalah mengikut jumlah bilangan pelajar. Oleh itu, sekiranya sekolah itu dikategori sebagai B atau sekolah kurang pelajar, maka jumlah peruntukan yang terima adalah sedikit. Ia hanya mampu untuk menampung kos operasi dan juga pengusahaan sekolah. Justru itu, sekolah memerlukan bantuan dan sumbangan daripada badan kerajaan dalam menampung dan membantu pihak sekolah untuk menyediakan kemudahan dan peralatan ICT yang bersesuaian. Kesan daripada kerjasama tersebut akan menyebabkan tercapainya stabiliti dan harmoni dalam kesebuah masyarakat dapat dikekalkan dan semua struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya, iaitu memberi pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar di negara ini. Seterusnya, penyediaan kemudahan yang lengkap turut membentuk sub-budaya belajar secara positif terhadap para pelajar disebabkan institusi sekolah dan badan bukan kerajaan bekerjasama. Sub-budaya yang negatif dapat dikurangkan seperti ponteng, malas, tidak memberi tumpuan dan tidak minat terhadap pelajaran akan menyebabkan pelajar-pelajar di luar bandar tidak dapat bersaing dengan pelajar lain di bandar. Bersemangat dan kerjasama di semua pihak yang berperan sebagai struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat agar dapat mencapai matlamat tertentu seperti yang diutarakan dalam teori fungsionalis. CHES adalah lokasi kebajikan yang bebas dan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh sektor swasta pada 8 Julai 2011 sebagai sebuah badan yang bermatlamat mempromosi dan menyokong pendidikan untuk manfaat tunggal masyarakat Malaysia. Komuniti CHES dibayi terutamanya oleh Kementerian PEN Malaysia, POL, Sdn Bhd dan pulangan dari pelaburan mereka dan menerima sumbangan di orang ramai. Komuniti CHES ditadbir oleh lembaga pemegang amanah tersendiri yang menyumbangkan masa mereka secara sukarela dan disokong oleh badan profesional serta sukarelawan di anak syarikat. Seterusnya, mari kita lihat objektif penubuhan The Community CHES. Yang pertama, membantu dalam pendidikan untuk mencipta peluang dan membentuk individu bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk memastikan setiap rakyat Malaysia berhak mendapat pendidikan berkualiti yang membolehkan mereka mencari pekerjaan dan memberikan sumbangan kepada negara. Misi utama komuniti CHES adalah untuk memberikan tumpuan kepada pendidikan di mana mereka akan terus membiayai penubuhan atau kemajuan institusi pembelajaran di sekolah dan pengajian tinggi di Malaysia. Khususnya mereka juga akan membiayai inisiatif yang direka untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Seterusnya adalah menyediakan beasiswa dan membantu pelajar yang layak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, mereka juga memberi tumpuan kepada pembelajaran yang tidak memotifkan keuntungan dan menerima bantuan yang tidak mencukupi dari kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Dan yang kelima adalah untuk menjalankan penyelidikan, kajian dan analisis selain menyusun data dan maklumat bagi mencapai objektif di komuniti CHES. Dan yang terakhir adalah untuk menerbitkan dan menaja penerbitan dan penyebaran bahan-bahan pendidikan. The Community CHES Malaysia telah menyumbangkan sehingga RM100 juta lebih kepada 200 buah sekolah jenis Tamil, Cina dan Mission School ataupun Mubalik. Antara sumbangan terbesar adalah sumbangan bas pengangkutan kepada SJKT Kangar pada 2019. Seterusnya adalah sumbangan peralatan Smart TV dengan memasang sistem pendidikan multimedia Econet di bilik darjah kerana pembelajaran digital akan memberi manfaat kepada pelajar dan guru dengan ciri seperti multi-touch, anti-cala dan Android OS, sambungan Wi-Fi, visualizer digital dan papan putih gelongsor seramik. Di samping itu, projek peningkatan infrastruktur seperti menaik taraf struktur bangunan dan padang sekolah yang uzur seperti kerja pendawaian, membaik pulih dan saliran. Sebagai contoh, projek membaik pulih bangunan sekolah St. Teresa dengan pembelajaran sehingga 300,000. Terakhir adalah sumbangan peralatan makmal komputer sekolah seperti sumbangan desktop komputer, komputer riba, komputer tablets
meja dan kerusi komputer serta penghawa dingin. Berikut merupakan rujukan terhadap artikel mengenai isu kekurangan kemudahan dalam pendidikan di sekolah. Sekian daripada kami. Terima kasih.